Assalamualaikum semua, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali. Apa khabar semua? Saya harap sahabat-sahabat saya di sana semuanya sihat-sihat belaka. Amin. So, hari ini kita akan sambung semula projek pembinaan awning bahagian 2. Pada episod yang sebelum ini kita dah cover pada beberapa struktur seperti tapak konkrit, tiang, beam dan juga rafter. Jadi untuk episod kali ini kita akan teruskan dengan struktur yang seterusnya sehinggalah pembinaan kita tamat. Sebelum pergi ke step yang seterusnya iaitu pemasangan roof battens, ada satu lagi pemasangan rafter. Walaupun ianya hanyalah satu besi sahaja, tapi ianya sangat-sangat penting untuk nak pastikan awning kita tidak bergerak ke kiri dan juga ke kanan apabila ditiup angin ataupun digoncangkan. Dan juga kita akan anchorkan besi rafter ini kepada dinding rumah. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita settlekan bahagian ini dahulu. Caluk. Okey, baik. Pertama sekali saya perlu naik dan ukur panjang dinding rumah untuk kita nak potong si channel nanti. Besi rafter ini akan berbeza sedikit berbanding rafter yang lain. Dia akan pendek sedikit. Setelah dapat ukuran yang tepat, sekarang kita akan potong besi ini dahulu. Selesai pemotongan, sekarang ini besi ini akan ditandakan setiap dua kaki pada permukaan rata besi si channel. Kemudiannya permukaan rata itu akan ditebuk menggunakan step drill. Saiz lubangnya cukup sekadar untuk nak masukkan anchor sleeve sahaja dengan saiz diameter lubang sebesar 14mm. Sekarang ini kita akan petik benang pula untuk nak pastikan besi ini duduk pada kedudukan 5 darjah. Kemudian kita akan naikkan semula besi yang telah dipotong ini dan juga ditebuk. Kita akan tandakan dia dan kita akan tebuk dinding untuk pemasangan anchor sleeve. Caranya lebih kurang sama sahaja seperti pemasangan rafter sebelum ini. Tebuk lubang, masukkan anchor sleeve dan ketuk dia sehingga rapat. Dan kita akan ulang proses yang sama untuk setiap jarak dua kaki. Dan anda mungkin akan tertanya-tanya macam, bro, kenapa banyak sangat anchor sleeve nak letak? Nak letak kereta atas bumbung ke macam mana? Sebab je sahabat-sahabat sekalian, saya nak pastikan yang bumbung ini boleh tahan beban yang agak tinggi. Nanti di penghujung video nanti saya cuba untuk sharekan sedikit. Baik, selesai untuk pemasangan anchor sleeve yang terakhir. Seterusnya, kita akan mulakan pemasangan untuk besi yang telah dipotong tadi. Kita akan naikkan besi yang telah dipotong dan juga ditebuk dan kita akan posisikan lubang dengan anchor sleeve. Kemudian seperti biasalah kita akan masukkan nut anchor sleeve dan ketatkan sehingga rapat. Step seterusnya kita akan tutup dia supaya dia nampak kemas sedikit. Kita akan tutupkan dia dengan besi C-channel yang lain. Tapi malangnya dia punya panjang tak berapa sesuai. Ini sahaja besi ekstra yang tinggal, so nak tak nak kita kena modify sikit. Kalau boleh saya nak pastikan yang besi ini sama seperti besi-besi rafter yang lain. Tapi tak mengapa, kita akan pasang apa yang ada dahulu. Kemudian saya akan tambahkan besi yang pendek sedikit di hujungnya. Saya akan ukurkan dia dahulu. Kemudian tandakan dia supaya ia akan duduk dengan kemas nanti. Lepas tu apa lagi? Kita kasih potong dia. Di hujungnya saya akan trim sedikit, lebih kurang 1 inci jaraknya. Kemudian kita akan bengkokkan permukaan yang rata ini dengan menggunakan plier. Bengkokkan sedikit demi sedikit supaya ia akan duduk dengan cantik. Dan samalah juga pemasangannya seperti tadi. Maka dengan ini lengkaplah sudah pemasangan ke semua rafter. Cumanya di bahagian sini bumbung tidak akan dipasangkan sehingga ke hadapan. Jadi kita akan tutupkan bahagian ini dengan besi. Dan kita boleh namakan dia sebagai fascia lah lebih kurang. Tiada apa-apa impact dari segi keutuhan struktur, tapi dari segi estetiknya nampak cantik lah sikit. Jadi apa lagi, kita akan ambil ukuran kiri dan juga kanan. Saya akan ambil besi lebihan yang lain
Kapitkan ia bersama, kemudian kita akan screw in di tepinya seperti biasalah. Kemudian saya akan tanda dengan mengikut ukuran yang dibuat tadi, dan kali ini kita perlu potong dia dengan selurus yang mungkin. Jadi sekarang kita akan pasangkan L bracket di belakangnya, kiri dan juga kanan. Pastikan ia duduk dengan rata, kemudian saya akan screw in-kan sahaja. Alright, settle. So sekarang ni saya akan touch up sedikit menggunakan spray can. Tak perlu terlalu tebal sebab besi ni sudah dicat sebelum ni, jadi kita nak bagi dia berkilat sahaja. Kemudian kita akan biarkan ia kering sebentar dan kita akan mulakan pemasangan. Adjust sikit kiri dan kanan, kemudian kita akan kepit dan pastikan ia 90 darjah, dan apa lagi, kasih masuk skru. Saya akan pasangkan 2 sahaja skru, cukup kot, bukan nak gantung gajah kan. Jadi sekarang adalah masa yang sesuai untuk kita nak pasang ke semua skru pada rafter. Sebelum ini saya pasang satu sahaja skru untuk nak memudahkan kita adjust rafter ke atas dan ke bawah. So sekarang ni boleh pasanglah ke semuanya sekali. Dan tidak lupa juga untuk besi rafter yang berada di atas structure beam, disebabkan kita pakai L bracket, jadi saya akan pasangkan ke semua skru. Maka dengan ini lengkaplah sudah 100% pemasangan structure rafter. Jadi kita akan teruskan dengan pemasangan roof battens pula. Let's go! Seperti yang saya tunjukkan sebelum ini, structure roof battens adalah structure yang saya labelkan dengan warna biru. Ianya dipasangkan secara bersilang dengan structure rafter. Dan ini adalah rupa bentuk yang sebenarnya. Jadi sebelum kita buat apa-apa, saya akan cat dahulu besi roof battens ini, kemudian kita akan teruskan dari situ. Seperti biasa, saya akan memilih warna yang terpaut di hatiku, iaitu warna hitam. Kacau-kacau sedikit, kemudian saya akan campurkan dengan sedikit thinner dan kita akan mulakan proses mengecat. Memandangkan kebolehan saya untuk mengira isi padu cecair agak kurang, jadi sekarang ni kita ada cat lebihan dan saya akan gunakan dia untuk touch up kita punya structure yang telah dipasang sebelum ini. Biasalah waktu pemasangan tu besi ni akan berlaga sana berlaga sini, so dia akan calar sedikit. Jadi ini adalah masa yang sesuai untuk nak touch up dia. Baik, setelah beberapa jam, besi roof battens yang kita cat tadi pun sudah kering.
Jadi sekarang ni kita akan naikkan 1/3 daripada jumlah besi roof battens itu ke atas dahulu, sebab nanti banyak-banyak sangat di atas tu dia akan semak. Kita akan naikkan sikit-sikit dan kita akan mulakan pemasangan. Untuk besi roof battens yang pertama, saya akan pasangkan dia betul-betul sama aras dengan struktur beam yang kita pasangkan sebelum ini. Dan dari situ saya akan jadikan dia sebagai penanda aras bagi roof battens yang lain. Sebabnya jarak di antara besi roof battens ini adalah 2 kaki antara satu sama lain. Jadi roof battens yang pertama ini saya perlu pasangkan dia dengan seelok yang mungkin, sebab nanti roof battens yang lain akan ikut di belakang. Letakkan hati dan firasat anda ke tepi dahulu dan gunakanlah pita pengukur untuk dapatkan ukuran yang tepat. Kalau satu sengit, yang lain nanti semua akan sengit. Bila dah siap pemasangan roof battens yang pertama, kita akan tarik 2 kaki, kemudian kita akan pasang pula roof battens yang kedua. Dan lagi satu yang saya nak maklumkan, roof battens ini dipasangkan terkeluar sedikit daripada frame awning kita sebanyak 1 kaki. Ini bermakna bumbung juga akan terkeluar sebanyak 1 kaki. Sebabnya kita nak elakkan daripada struktur awning kita ini daripada terkena percikan air apabila hujan turun. Jika hujung bumbung terlalu rapat dengan struktur awning, bila hujan yang sangat lebat nanti anda akan perhatikan akan ada percikan yang halus, lama kelamaan dia akan meleleh sampai ke bawah. Baik, selesai untuk pemasangan roof battens yang kedua. Sekarang ni kita akan teruskan dengan roof battens yang seterusnya. Prosesnya lebih kurang sama sahaja. Saya akan ukur dahulu, kemudian baru saya akan screw in di mana roof battens bertemu dengan struktur rafter. Baik, selesai pemasangan roof battens 1/3 yang pertama. So sekarang ni kita akan naikkan pula 1/3 yang kedua. Masih lagi menggunakan teknik yang sama, cumanya roof battens di bahagian sini akan dipasangkan betul-betul rapat pada bahagian dinding rumah. Dan untuk roof battens di bahagian sini ada masalah sikit. Dia tak boleh nak cover sehingga ke hujung struktur awning kita. Tapi tak mengapa, lepas ni kita akan tambah dengan roof battens yang lain. Saya masih akan kekalkan jarak sebanyak 2 kaki. Lepas tu seperti biasa kita akan screw in dia. One, two. Alright, selesai pemasangan 2/3 roof battens dan sekarang ini kita akan teruskan sehinggalah pemasangan ini siap. Prosesnya lebih kurang sama sahaja. Naikkan ia ke atas, kemudian kita akan ukur jaraknya setiap 2 kaki dan kita akan ikatkan pada rafter. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada sahabat-sahabat, ukuran pastikan buat dengan betul. Kalau tidak, struktur roof battens ini akan nampak sengit. Even daripada bawah pun boleh nampak dia punya tak straight tu. Tambah lagi bila dalam keadaan lapar dan juga panas, kasut kerja pun boleh nampak macam ban roti. Actually dalam kepala saya waktu ini, saya tengah fikir mi rebus tulang. Kalau dapat memang Tetapi jikalau anda terpasang sengit, jangan khawatir, sebabnya pemasangan menggunakan skru. Jadi apa yang anda perlu buat ialah buka skru itu, adjust dan pasang ia kembali. Baik, saya nak relax kejap. Tapi sebelum tu anda perhatikan struktur roof battens daripada hujung sana sehinggalah kepada rafter yang terakhir yang kita pasangkan pada dinding sini. Okey. Jadi inilah yang akan meningkatkan integrity structure awning kita apabila kita akan screw in dia seperti roof battens yang di sebelah sini. Apabila kita matikan dia dengan 2 biji skru, anda boleh lihat struktur ini tidak akan bergoyang ke kiri dan juga ke kanan. Saya yang bergoyang, awning tak bergoyang. Dan saya harap sahabat-sahabat sekalian faham apa yang saya maksudkan. Saya tak tahu nak explain macam mana lagi. Okey.
So kita siapkanlah mana yang belum disiapkan lagi dan kita akan teruskan untuk step yang seterusnya. Ini adalah pemasangan roof battens yang terakhir sekali, tapi ada sikit saja lagi memandangkan ada roof battens yang tidak cukup panjang, jadi saya perlu tambahkan roof battens di hujungnya. Pemasangannya lebih kurang sama seperti sebelum ini. Saya akan lebihkan struktur roof battens ini sebanyak 1 kaki di bahagian tebingnya, dan juga saya akan pasangkan ia secara bertindih dengan struktur roof battens sebelum ini. Kemudian kita akan screw in sahaja. Dan dengan ini siaplah sudah untuk pemasangan struktur roof battens. Jadi kita akan teruskan dengan pemasangan struktur yang seterusnya, iaitu struktur fascia. Bagi struktur fascia ini, dia akan dipasangkan pada penghujung besi rafter. Lebih kurang sama juga fungsinya seperti fascia kecil yang saya buat pada awal video tadi. Dari segi integriti struktur awning kita, dia tidak akan menyumbang apa-apa, tapi dari segi estetiknya sedaplah mata memandang. Lagi berat bahu memikul. Oh gitu. Jadi pada episod yang pertama pembinaan awning ini, saya dah ukur siap-siap bagi struktur fascia ni. Untuk struktur fascia ini, dia punya panjangnya lebih kurang 194 inci. Jadi kita akan ambil besi yang baru dan kita akan cat dia. Setelah cat pun kering, kita akan potong di bahagian hujungnya mengikut ukuran yang kita perlukan. Kemudian saya akan buang sedikit di bahagian tebingnya, kiri dan juga kanan, lebih kurang 1 inci. Kemudian saya akan bengkokkan dia dengan menggunakan plier. Kasih rapat dia, kemudian kita akan ketuk menggunakan rubber mallet. Dan itu sahaja. Kemudian kita akan bawa dia naik ke atas. Kemudian saya akan pasangkan L bracket yang telah dipotong 2 di penghujung besi rafter. Saya akan pasangkan di bahagian atas dahulu begini. Dan sama juga untuk di bahagian bawah. Kemudian kita boleh ambil fascia yang kita sediakan tadi dan letakkan dia sahaja. Posisikan ia dengan elok, ketuk-ketuk sedikit supaya ia rapat. Kemudian kita akan screw in pada lubang yang sudah disediakan. Nope. Okey, bila siap pemasangan di bahagian tepinya, yang lain nanti akan ikutlah. Cuma kita kena pastikan yang struktur fascia ini duduk rapat dengan struktur rafter. Itu sahaja. Selesai pemasangan skru yang terakhir, saya akan pastikan tiada skru yang tertinggal. Saya gunakan kesemua lubang skru yang ada, sebabnya nanti kalau andai kata saya nak buat sistem tadahan air, tak adalah struktur ini akan lemah. Ada satu lagi struktur roof batten yang saya lupa untuk nak pasang berdekatan dengan struktur fascia kita. Saya tinggalkan sekejap struktur roof battens ini sebabnya saya nak pasangkan dia betul-betul rapat dengan struktur fascia supaya dia nampak flush. So sekarang ni kita akan screw in dia. Maka selesailah sudah pemasangan struktur fascia kita. So sekarang ni saya akan touch up sedikit sementara menunggu struktur bumbung kita sampai. Ini adalah masa yang sesuai untuk kita nak touch up, sebabnya apabila kita pasang bumbung nanti dia agak sukar sedikit. Jadi sementara ada ruang dan juga masa ni, kita selesaikan ini dulu, nanti just pasang bumbung je terus. Dan kita sudah hampir dengan pemasangan struktur yang terakhir, iaitu struktur bumbung. Tunggu apa lagi? Jom! Untuk material bumbung yang saya akan gunakan untuk projek ini adalah jenis bumbung zinc. Dan ianya adalah penebat haba yang sangat-sangat lemah. Namun begitu, disebabkan beratnya yang sangat ringan akan memudahkan lagi pemasangan bumbung. Dan sesuailah untuk tenaga pekerja yang kurang daripada 3 orang. Bumbung yang saya gunakan adalah jenis Riptide.
Terpulanglah kepada sahabat-sahabat sekalian sama ada nak pilih bumbung besi jenis apa, sebab dia ada macam-macam jenis seperti corrugated, tile span, rib type, Laverne, high rib dan juga twin rib. Jadi pilihlah dengan sebaiknya dan ambil juga faktor maintenance. Contohnya seperti saya pilih bumbung jenis rib type ini disebabkan di kawasan saya bumbung ini mudah untuk dibeli. Jadi andai kata kalau bumbung ini perlu diganti dengan yang baru, stok tiada masalah. Baik, pertama sekali bumbung ini perlu dibawa naik ke atas, tapi anda perlu berhati-hati sebabnya bumbung ini nipis. Jadi apa-apa hentakan pada permukaan bumbung akan membuatkan dia bengkok. Saya nasihatkan sahabat-sahabat sekalian bawa naik bumbung ini ke atas dengan selamat, sebab apabila dia bengkok daripada bawah pun still boleh nampak. Dan sama juga seperti pemasangan struktur roof battens tadi, kita akan naikkan dia sedikit demi sedikit supaya ia tidak semak dan kita ada ruang untuk buat kerja. Untuk pemasangan bumbung ni pula, dia tak ada apa yang rumit sangat pun, straightforward sahaja. Sama juga seperti structure roof battens tadi, pemasangan yang pertama perlu dipasang dengan sekemas dan selurus yang mungkin. Do it! Make your dreams come true! Just do it! Yes, you can! Di penghujung awning tu kita akan lebihkan sedikit, lebih kurang dalam 5 inci jaraknya untuk nak pastikan supaya bila hujan nanti dia tak akan terpercik kepada fascia kita. 5 inci tu lebih kepada saya punya personal preference sahaja. Terpulanglah kepada sahabat-sahabat sekalian sama ada nak buat 5 inci ke, 10 inci ke, 3 inci ke. Tapi ingat je, kalau boleh lebihkan sedikit supaya surface area untuk dia lindungi daripada cahaya matahari dan juga hujan tu lebih besar. Fungsi bumbung ni bukan sahaja melindungi subjek yang berada di bawah awning, malah dia juga melindungi struktur awning daripada elemen-elemen cuaca. Jadi kalau boleh lebihkan sedikit. Metodologi yang saya gunakan untuk pemasangan bumbung ini adalah pertama sekali saya akan tandakan pada bahagian rusuk bumbung mengikut susunan roof battens yang berada di bawah. Kemudian saya akan buatkan lubang pada permukaan rusuk bumbung untuk memudahkan pemasangan skru. Ketuk sehingga permukaan paku sentuh roof battens. Kemudian masukkan self-tapping skru pada bumbung sehingga rapat, tapi jangan terlalu rapat sebab nanti bumbung akan meleding. Jadi itulah dia pemasangan skru yang pertama pada bumbung. Saya akan teruskan dengan metodologi yang sama untuk skru-skru yang lain sehinggalah pemasangan bumbung kita siap. Salah satu sebab kenapa saya menggunakan cara ini adalah untuk meminimumkan kerosakan pada bumbung. Boleh je jikalau sahabat-sahabat sekalian nak skip proses ni, tetapi ada kemungkinan sewaktu pemasangan skru nanti ia akan tergelincir ke kiri dan juga ke kanan sebabnya permukaan bumbung ini agak licin. Dan apabila tergelincir maka adalah lekuk-lekuk yang tidak diingini. Gitu. Saya akan mulakan pemasangan bumbung pada bahagian depan awning dahulu, kemudian yang belakang akan ikutlah. Dan kepada sahabat-sahabat sekalian, untuk pemasangan bumbung yang pertama pastikan ia duduk dengan kemas dan lurus. Sebabnya jikalau panel bumbung yang pertama ini dipasang dengan sengit, yang belakang-belakang nanti pun akan ikut sengit juga. Dan bagi bumbung di bahagian depan awning, saya akan pasangkan skru pada kesemua rusuk bumbung. Ini untuk mengurangkan kerosakan kepada bumbung apabila dilanda fenomena alam seperti ribut dan sebagainya. Disebabkan di kawasan saya ni ada masa tiupan angin sangat-sangat menakutkan. Jadi ini adalah salah satu alternatif untuk mengurangkan risiko kerosakan pada bumbung. Yang kedua, untuk nak memastikan permukaan bumbung ini duduk dengan rata pada struktur roof battens. Kemudian untuk skru yang seterusnya yang di belakang-belakang tu, kita akan pasangkannya secara selang-seli.
Jadi inilah dia hasil pemasangan, tapi tak siap lagi. Kita rehat sebentar memandangkan matahari tengah pacak ada kat atas sekarang ni. Ada sikit lagi di bahagian hadapan. Lepas tu kita akan sambung pula di bahagian belakang sini. Dan saya akan pasangkan sehingga rapat ke dinding. Yang belakang ni tak ada masalah sangat, just overlay sahaja dengan bumbung di bahagian hadapan. Teknik yang sama sehinggalah siap. Jadi ini adalah pemandangan noh. Jadi ini adalah view daripada atas. So sekarang ni kita akan tengok pula view daripada bawah. So far so good. Alhamdulillah pemasangan bumbung tak ada yang sengit buat masa sekarang ni. Jadi sekarang kita akan naikkan lagi 2 panel bumbung yang terakhir untuk di bahagian hadapan. Dan seperti biasalah di hujung-hujung ni akan ada yang kurang ataupun akan ada yang lebih. Nak letak 1 panel tak cukup, nak letak 2 panel dah lebih pula. Jadi andai kata sahabat-sahabat sekalian menghadapi masalah ini, jangan risau, tindihkan sahaja bumbung ini. Dan untuk panel bumbung yang terakhir pun kita akan gunakan cara yang sama. Tak perlu potong, sebabnya jikalau kita potong sama ada menggunakan grinder ataupun sebagainya, dia akan nampak tak kemas. Tambahan lagi, jikalau kita potong pun, mana nak buang yang lebihan tu? Nak pakai untuk apa kan? So baik kita pakai je sepenuhnya. Satu per 2 bahagian struktur bumbung sudah pun dipasang. So sekarang ni kita akan sambung pula untuk bahagian belakang. Sementara itu mari saya ceritakan sedikit mengenai soalan di awal video tadi, iaitu mengapa saya buatkan struktur awning ini agak overkill ke tidak. Seperti yang sahabat-sahabat boleh lihat, permukaan bumbung lebih kukuh dan selamat. Saya pun tak perlu terlalu berhati-hati sangat, just buat kerja seperti biasa sahaja. Rasa yakin tu adalah dengan design yang digunakan, bukan sahaja struktur ini boleh menampung 2 orang, malah boleh menampung maksimum 3 orang untuk berada di atas bumbung sekaligus. Kenapa nak sampai 3 orang naik ke atas bumbung? Sebabnya nanti untuk masa yang akan datang, jika diberi rezeki dan ruang, akan ada projek tambahan untuk video yang akan datang, seperti solar ke, sistem tadahan air ke, dan lain-lain lah. Andai kata, tak sure lagi ya. Tapi yang pastinya lebih mudahlah kerja-kerja maintenance jikalau ada 2 ataupun 3 lagi pekerja di atas. Prosesnya lebih cepat dan juga selamat. Tapi memandangkan ada 2 orang saja pekerja sewaktu pembinaan awning ini, so tak dapatlah nak buat demonstration sikit. Minta maaf ya. Ikutkan nak buat parti dekat atas ni, tapi yalah, kena ada penjarakan sosial kan. Jadi kesimpulannya, bumbung ini bukanlah sekadar bumbung saja, dia boleh juga jadi platform untuk upgrade ataupun modification untuk masa yang akan datang nanti. Kita pun tak tahu kan apa benda nak tambah, tapi yang pastinya foundation kenalah kukuh. Baik, pemasangan bumbung pun hampir siap. Tinggal lagi beberapa panel ya, 3 panel kot rasanya ataupun 4. Kita take 5 dulu. Waktu ni suhu di atas ni memang betul panas. Atas panas, bawah pun panas. Disebabkan bumbung ni bumbung besi, so dia reflect balik haba tu. Dah teringat ABC pula. Elok lah tu. Kamera pun sampai dah naik meluat dah. Asyik turn off je, dah sampai dia punya max operating temperature dia dengan keadaan suhu macam ni lagi. Tapi tak mengapa, pantang mengaku kalah. Jom kita sambung sebab sikit saja lagi nak siap. Setelah beberapa jam melawan kepanasan, lapar dan juga dahaga, kita sudah sampai ke 2 skru yang terakhir untuk pemasangan bumbung. Sikit saja lagi nak siap. Dan finally skru yang terakhir pun sudah ditanamkan. Maka dengan ini lengkaplah sudah pemasangan bumbung kita 100%. Dan inilah hasilnya pemandangan daripada atas. Tada!
So sekarang ni mari kita buat QC sedikit. Cek dulu kok ada yang bengkok ke ataupun terlebih lubang ke, ada yang patah ke. So far so good, semuanya okey. Skru pun semua dah pasang, tak ada yang tertinggal. Alhamdulillah. Okey, jadi ini pandangan daripada atas. So sekarang ni kita akan tengok pula pandangan daripada bawah. Alhamdulillah. Selesai pemasangan bumbung 100%. Cumanya untuk bahagian struktur bumbung ni mungkin ada sedikit modifikasi, terutamanya di bahagian tepi sini. Saya tak pasti lagi sama ada nak letak tepi ni bumbung clear macam ni ataupun bumbung jenis zinc juga. Tapi apapun, pemasangannya seperti biasalah, sama saja seperti pemasangan tadi. And kita kena buat flashing lah di bahagian tepi dinding sini. So sekarang ni kita akan pergi ke bahagian finale. Tunggu apa lagi? Gerak lo. Untuk awning ni saya akan pasangkan 5 lampu jenis T8. Tapi masalahnya semua color putih pula. Jadi sekarang ni kita akan catkan dia warna hitam. Dan bukan sekadar hitam, kita ambil dia warna hitam mati, matte black. Ini namanya tak ada kerja, saja cari kerja. I don't want peace. I want problems always. Ini adalah salah satu cara ya sahabat-sahabat untuk menjadikan lampu rakyat marking jadi lampu T20. Barulah terasa premium. Sementara itu di sini saya sertakan voucher Shopee kepada yang bertuah. Mungkin amountnya tak banyak sangat lah, tapi siapa cepat dia dapat. Dan ada 2 lagi yang saya letakkan di dalam video ni. Kalau nampak lagi kod ni jangan lupa untuk redeem dan enjoy. Okey, cat pun dah siap. So sekarang ni kita akan bagi dia kering dahulu dan kita akan teruskan dengan kipas. Untuk kipas ni ada je jual yang warna hitam punya. Tapi sekarang ni saya nak pakai yang second hand, so kena cat lah warna hitam. Extra effort sikit tapi tak mengapa. Spraykan pun lebih murah berbanding beli kipas baru, so win-win situation lah. Proses mengecat pun sudah pun selesai. Jadi sekarang ni kita akan pasang ke semua lampu dan juga kipas. Saya akan pasangkan 2 lampu di bahagian kiri, 1 lampu di bahagian tengah dan 2 lagi lampu di bahagian kanan. Jikalau ada sahabat-sahabat kita yang tertanya di sana mengapa letak banyak sangat lampu, sebabnya ada kemungkinan besar awning ni akan jadi tempat untuk shooting video dan juga eksperimen-eksperimen yang akan datang. Nak ambil video lighting kena cun mat, gitu. So pendek ceritanya, lampu-lampu ni semua adalah untuk sahabat-sahabat di luar sana yang menonton, yang subscribe, yang like. Terima kasih banyak-banyak. So insyaAllah lepas ni segala projek ada yang buat di sini dan mungkin ada yang buat di dalam. Kerana kata kalau di luar pun lampu, lighting tiada masalah. Rasa je lah, saya pun tak berapa pasti cukup ke tidak lighting untuk nak ambil video, foto dan sebagainya. Saya pun amateur saja, tapi apa pun kita cuba yang terbaik. Dan untuk nak bagi dia nampak lebih kemas lagi, kita akan sorok segala wiring-wiring dengan menggunakan conduit yang pipe tu. Dan sudah pastilah kita akan catkan conduit itu dengan warna hitam mengikut struktur awning kita.
Bagi pemasangan kipas, untuk nak gantung kipas tu saya just tambah satu gelegar saja di bahagian tengah awning. Kemudian di tepi kiri dan juga kanannya saya pasangkan L bracket. Gelegar ini sama saja proses membuatnya seperti fascia kecil yang kita buat di awal video tadi. Dan pada gelegar tu saya akan pasangkan ceiling fan hook. Selesai pasang, gantunglah seperti biasa. Kemudiannya kipas ceiling ni kan ada satu wire tu yang dipanggil sebagai safety wire yang besi tu. Yang itu pula sahabat-sahabat jangan lupa untuk lilit dan ikatkan dia pada ceiling fan hook. Ataupun jikalau sahabat-sahabat nak dia lebih selamat lagi, boleh ikatkan dia directly kepada structure awning. Alright, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi menonton video ini sehingga ke penghujung. Di samping memberi semangat, sama ada melalui komen, like ataupun subscribe, semuanya baik-baik belaka dan saya doakan murah rezeki. Walaupun projek ini biasa-biasa saja, tapi Alhamdulillah akhirnya projek awning kita untuk bahagian 2 sudah siap sepenuhnya. Setelah beberapa bulan saya buat testing, lebih kurang dalam 3 bulan macam tu, bagi menjalankan post installation check, nak tengok dia punya ketahanan dia. Dalam pada itu adalah beberapa siri tiupan angin kencang yang berlaku di kawasan saya ni. Tapi malangnya saya tak berani sahabat-sahabat dengan petirnya, dengan angin kuatnya, struktur pula besi, jadi macam bahayalah. Kecuali yang saya tunjukkan di dalam video ni, memandangkan saat ini je yang paling kurang bahayanya. Bolehlah kalau nak buat testing. Jikalau skala angin tu dalam hijau, kuning, oranye, merah, kita boleh bagikan dia dalam kategori oren lah. Sebab kalau kategori yang merah punya sampai atak genting yang terbang pun ada. Dan Alhamdulillah struktur bertahan. Dan ingat ya, kita bukan nak melawan, kita cuba untuk ikhtiar sebaik yang mungkin. Sebaik manusia boleh merancang, tapi ketentuannya kepada Ilahi. Okey, cukup sampai di sini dahulu. Dah nak masuk 40 minit dah. Kelahan daripada Sungai Petani dah boleh sampai ke gurun dah. Kepada sahabat-sahabat di luar sana, video ini bukanlah panduan muktamad. Tak semestinya bila kita tengok satu benda tu, kita kena ikut cara tu 100%, betul tak? Mungkin ada cara yang sesuai dan mungkin juga ada cara yang kurang sesuai mengikut situasi yang kita hadapi. Tapi sebagai manusia yang diberi akal dan juga fikiran, kita ada satu kebolehan, iaitu adaptasi mengikut situasi yang kita hadapi. Di mana ada masalah, di situ juga ada penyelesaian. So jadikanlah video ini sebagai pencetus idea anda untuk masa yang akan datang nanti. Selamat mencuba. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton. Terima kasih kerana like, terima kasih kerana subscribe. Even kepada yang tengok sahaja video ni pun, terima kasih banyak-banyak. Anda memang terbaik. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.